tikaman, dan semuanya kat depan. Maksudnya dia tak habis-habis jalan depan. Kan orang yang ada orang belakang ialah orang yang menunggu sebenarnya, supaya orang boleh surround dia, pergi belakang. Tak, Jaafar maksudnya tak berhenti jalan ke depan. Maknanya lawan. Sebab tu semuanya kena kat depan aja. Orang yang berhenti saja kena kat belakang biasanya. Dan orang yang lari dari medan perang lah maksudnya. Tapi Jaafar tu ke depan. 90 lebih, dia orang kira. Dalam Sahih Bukhari ada kisah hadis ni. Dan bila Nabi cerita dekat Asma binti Umais, dia nangis kuat-kuat. Asma ni, dia punya isteri, nangis kuat-kuat dia. Dan bila dia nangis kuat, Nabi tak cakap apa, Asma, sabarlah, pasal kita orang Islam. Tak, Nabi faham. Sebab suami ada tempat yang special dalam hati seorang isteri. Betul. So Nabi biar je, tak apa. Settlekan you punya emotional emotional problem tu, nanti kau akan okey. Dan Asma binti Umais, seperti yang saya selalu cakap, orang Arab dan orang Islam, budayanya ialah tak biarkan perempuan menjanda lama-lama. Habis saja iddah dia, orang yang sangat hebat akan jumpa dia dan nak kahwin dengan dia. Siapa? Bukan. Sebab Asma bukan Ummul Mukminin. Second person after Nabi siapa? Yes, Abu Bakar akan melamar dia dan dia akan terima. Jadi Jaafar ialah suami pertama dia, Abu Bakar suami kedua. Dan Abu Bakar akan mati setelah 2 tahun dia jadi khalifah, betul tak? Bila dia mati, ada lagi orang nak kahwin dengan Asma binti Umais. Siapa akan kahwin dengan dia? Bukan Umar, Ali sebenarnya. Dah dekat tu, Ali. Jadi dia akan kahwin dengan 2 khalifah dan 1 komander tentera lah. Kiranya hebat lah dia punya bekas-bekas suami dia. Dia akan kahwin dengan Ali. Ada tu kisah ni lah, dia macam lawak sikit. Suami pertama dia siapa tadi? Jaafar. Suami pertama Jaafar. Suami kedua Abu Bakar. Dan punyalah Abu Bakar sayang kepada Asma ni. Dia kata kalau aku mati nanti Asma yang mandikan aku. Dan betul dia buat macam tu. Okey, sayang dia. Maknanya Asma ni special lah. Kemudian Ali akan kahwin dengan dia bila Abu Bakar mati. Dan mengikut riwayatnya, mereka ni semua ada anak nama Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali, Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Jaafar. Tapi waktu ini kalau tak silap saya, kisahnya ialah Muhammad bin Abu Bakar dan Muhammad bin Jaafar, tapi mak sama, bapa lain. Okey, mak sama. Jadi Muhammad ini dengan Muhammad A dengan Muhammad B. Ada satu hari masa Ali dah kahwin dengan Asma, okey, kira ini rumah Ali lah, dan ada anak-anak tiri dia lah kiranya. Okey, Muhammad dengan Muhammad gaduh-gaduh sikit. Dia kata bapa engkau lemah, bapa aku lagi hebat. Perangai manusia ni. Nak juga So Jaafar lagi hebat, dia kata mati dalam perang kena potong ni. Kan? Dan Nabi pula kata apa? Dia ada sayap dalam syurga. Kan hebat. Bapa engkau kira okey lah, tapi bapa aku lagi power. Dia ni pula kata jangan main khalifah ni. Gitulah kan. Dok back and forth, gaduh-gaduh gitu. Maka Asma pun dengar dia bergaduh-gaduh. Asma diam je. Ali dengar juga. Ali kat situ. Dia kata, budak-budak, boleh diam tak? Diam. Asma, cuba kau jadi pengadil. Agak-agak siapa lagi hebat? Asma, mak kau sendiri kan? Mak kau yang kahwin dengan bapa-bapa kau kan? So, biar mak yang jawab lah siapa hebat. Kau orang apa tahu? Kecil-kecil dah bapa dah mati. So, mak pun jawab. Okey, daripada kalangan orang muda. Kayaknya gaya dia cakap, dia mengkategorikan orang. Suami dia bukan ramai sangat nak dikategorikan, tapi dia terpaksa bagi kategori sebab dia tak boleh kutuk siapa-siapa. Semua suami dia memang hebat dan baik dan Masya Allah, semuanya ahli syurga. Jadi dari kategori orang muda, sebab dia mati umur 30-an, betul tak? Saya sebut tadi. Dari kategori orang muda, Jaafar yang terbaik dia. Dari kategori orang tua, Abu Bakar yang terbaik. Habis kan? Lepas tu Ali tanya soalan. Ali pula tak puas hati. Habis muda dah ada kategori, tua kategori. Habis aku ni tak masuk mana-mana ke? Tanya. Habis aku ni macam mana Asma? Nampaknya kau tak bagi aku apa-apa tempat pun. Dan betul, itulah jawapannya. Akhirnya itu jadi lawak je sama-sama dia. Ali tak ada tempat langsung. Sebab kategori dua-dua dah ada pemenang. Itulah. Ali waktu tu dah kira tua lah.
Sedih itulah, tapi sedih-sedih gembira lah. Allahu Akbar. Radhiyallahu anhu. Ingat tak tadi? Tak nak, jangan ingat. Lupakan. Okey, selesai bab cerita tu. Kita kena laju sikit lah. Laju sikit. Tak ada soalan lain? Ya? Berkenaan dengan Dr. Abu Bakar, Ya? Asma untuk memandikan jenazah beliau. Betul? Kalau misalnya Asma memandikan waktu tu, boleh disertai dengan orang lelaki lain memandikan bersama. Boleh je. Bismillah je. Boleh je. Yang penting Asma punya aurat terjaga, itu je kan. Katakan isteri saya, dan lagi senang kalau isteri saya dan adik-beradik dia mandikan saya. Okey kan? Adik-beradik lelaki. Yang penting nak jaga aurat saya, sebab saya akan dimandikan. Diorang ni boleh je menjaga diorang punya aurat kan. Begitulah. Boleh je. Sebab seorang perempuan mungkin susah nak mandikan seorang-seorang kan. Probably dia dapat bantuan. Okey, next. Perang Zatus Salatil. Soalan? Apa reasonnya peperangan tu tak ada wakar dengan Tak disebut. Not mention. Itulah gayanya macam Nabi dah dapat wahyu bahawa ini lebih kurang akan berlaku. Kan? Sebab tu Nabi tak hantar orang-orang yang ini sebagai untuk lead perangan. Okey, perang Zatus Salasil. Ini pun peperangan yang tak banyak cerita pasal perang, tetapi cerita keliling perang tu banyak benda. Okey, macam tadi Zatul Riqaq tu, Zatus Salasil macam itulah. Ini apa tujuan dia pergi perang? Ialah untuk membalas kepada Bani Quda'ah kerana diorang bantu tentera Rom dalam perang Mu'tah. So satu perang memang akan melahirkan perang yang lain. There's no choice. No choice. Sampai semua orang diam, baru kita tenang. Selagi orang masih bising, masih tolong kita punya musuh, kita kena tunjuk kuat dekat dia. Sampai dia diam. Itulah dia punya konsep zaman tu. Dan sampai sekarang pun macam tu kan. Betul tak? Kalau kita biar je musuh kita bully kita, habislah. Makin ramailah orang lain pun nak bully kita. Sebab Israel boleh bully kita, maksudnya Zionis, maka orang British pun rasa, oh, Muslims can be bullied lah. Kan? Maka orang China pun rasa macam tu. Gitulah. Dia akan berjangkit. Lepas tu kita tak boleh lemah-lemahkan diri kita. Ketua yang Nabi lantik kali ini ialah di antara tiga orang ni, Amr ibn al-As. Khalid dia ketua kan sekali. So kali ni Nabi akan lantik Amr ibn al-As, dan dia baru masuk Islam lebih kurang 3 bulan kalau tak silap. Baru je Islam, Amr ibn al-As. Kali ini peperangan ni simple aja, 300 orang. Dan Nabi doakan Amr ibn al-As, wahai Amru, Nabi kata, masa Nabi nak lepaskan dia orang, wahai Amru, semoga engkau dapatlah menang dan kau bawa balik harta yang kau suka. Kan peperangan ada harta. Ini kira macam gaji dia orang lah. Okey. So, tapi bila Amru dengar Nabi cakap dan kau dapat harta, Amru kata, no Nabi, no. Aku tak buat ni untuk harta. Aku betul-betul nak kiranya berbakti kepada Allah dan Rasul. Aku nak buat something untuk Allah dan Rasul. Dan Nabi cakap satu benda yang sangat menarik, yang direkodkan dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, wahai Amru, harta yang terbaik ialah di tangan orang yang baik. Harta yang baik dan barakah ialah harta yang baik di tangan lelaki yang baik. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab lain, tapi Bukhari yang riwayatkan. Apa maksud Nabi? Betul, engkau bukan gila harta, tetapi kalau harta jatuh di tangan orang baik macam engkau akan tahu macam mana nak uruskan harta tu. Kan? Jadi kalaulah negara ada banyak duit, gajikan ustaz dengan gaji yang tinggi, supaya ustaz tak jual lah air 30 juzuk, air pulau itu, air kolah ini. Betul tak? Itu isu sekarang kan. Ustaz-ustaz duk jual agama, orang kata. Dan dia bobol lah, oh ini jangan main, ni air 7 kolah. Melaka, Selangor, Sabah, Sarawak dan
KL dan Penang tu. Oh, semangat. 7 sekolah jangan main. Dan semua masjid-masjid ada wali punya. Susah tau. Jadi ada baiknya kita bagi ustaz ni cukup-cukup supaya apa dia buat dengan tu terpulang pada dia. Tapi dia ada gaji yang tetap supaya dia tak fikir pasal duit. Dan dia boleh berdakwah dengan mudah. Kan kadang-kadang ustaz-ustaz ni ada cancel sana, ada cancel sini sebab dia ada kerja kan. Jadi bagus ni kalau kita gajikan dia, kalau kita banyak duit lah. Okay. Siapa nak bagi saya gaji ni? Harta yang baik, yang berbarakah ialah di tangan orang yang baik. Dan Nabi nak ajar satu lagi benda tau. Bila kau diberikan sesuatu, tak payah tolak. Kadang-kadang ada ustaz ni, dia orang bagi sampul tau. Lah RM100 lah, RM50 kan, lepas dia ceramah. Dia terus bagi balik, tak nak kan. Sebenarnya lebih baik kan dia ambil dan dia sendiri sedekah dalam diam. Sebab orang yang bagi, nak bagi, dia bukan orang miskin. Masjid tu ada 15,000 dalam bank, 100 tu nothing. Masjid kan kaya sebenarnya, tak tahu nak buat apa. Tu tukar kapet setiap tahun tu. Main je main. So actually orang yang bagi ada duit. So you tak payah nak anggap dia miskin, you take your money, tak payah. You just ambil, thank you, token. Kemudian you buatlah benda lain, sedekah kat anak yatim ke, sedekah kat masjid balik ke. That's better lah. Sebab Umar sekali tu, Nabi pernah panggil dia dan bagi dia something. Umar, Nabi bagi dia hadiah lah. Dia kata tak apalah Nabi, bagi kat orang yang susah. Nabi sound dia. Nabi cakap, Umar, engkau ambil apa yang kau buat lepas tu, it's up to you. Maksudnya kita kalau orang bagi hadiah, memang hadiah tu kecil untuk kita, tak ada apa-apa kot. Tak apalah, bagi kat adik-adik tu lah. Jangan. Hadiah apa pun orang bagi, ambil dulu, thank you so much. Belakang dia nanti you bagilah kat orang lain, no problem. Sebab itu memang satu sunnah pun. Memang pernah berlaku zaman Nabi. Ingat tak kepala kambing punya cerita? Ada orang ni dapat kepala kambing. Kepala kambing tu kira macam delicacy lah, special. Maka dia bagi kat kawan dia yang sebelah, jiran. Tapi akhirnya nanti kepala tu sampai kat dia balik. Sebab apa? Semua orang rasa tak apalah, kawan aku mesti suka. Dia nak muliakan kawan dia, dia bagi. Maknanya hadiah aku, kau hadiah kat orang lain. Jadi janganlah touchy sangat macam tu. Kan setengah orang macam tu kan, aku bagi kau hadiah, kau bagi kat orang lain. T-shirt yang saya bagi awak hadiah kat orang lain kan. No, actually dia terima tu dah, dapat dah. Pahala awak dah sampai dah. Dan dia pun tahu you hargai dia, cukup dah. Tapi apa dia buat dengan harta tu, itu hak dia lah, suka hati dia lah. Yang kau sibuk-sibuk tu kenapa? Kadang-kadang kita macam tu kan, sampai hati, gelang yang aku beli bagi kat orang lain. No problem actually, dah nama pun bagi, habis. Forget about it. Dan orang yang menerima tu kena ambil. Okey, apa yang Amr ibn al-As buat? Ada cerita kelakar juga Amr ibn al-As ni. Bila dia sampai-sampai dekat tempat Banu Quda'ah tu, dia dapat tahu Allah ramainya dia orang. Maka dia pun minta reinforcement, bantuan tambahan. Maka Nabi hantar Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan 200 lagi tambahan tentera. Sekarang ni Amr ibn al-As ada mengetuai 500 tentera sekarang. Boleh tak? Faham tak? Okey, 500 Dan satu hari, malam tu malam yang sejuk, dan waktu tu tengah musim sejuk sikit. Maka Amru esoknya bangun dan dia dapat tahu yang dia mimpi. Faham mimpi? Mimpi basah lah. Maka dia perlu mandi junub. Tetapi orang yang baru masuk Islam ni, dia pun tahu dalam Quran ada beberapa ayat dia ingat. Dia ingat beberapa ayat. Pada pendapat dia, aku tak patut mandi dengan air sejuk ni, mati aku. Maka dia pun bertayamum saja. Dan orang semua tengok dia buat tayamum. Ya Allah, tayamum je. Diorang tahu pula dia berjunub semua. Mungkin dia tanya-tanya kita lebih kurang ke? Ada orang tahu? Berjunub. Lepas tu kau tayamum je bro. Macam mana ni? Lepas tayamum dia buat apa? Pergi depan sekali. Istawu sufufakum. Luruskan saf kamu. Apa? Dia jadi imam. Dah lah dia punya kesahan pun kita duk ragu, kau jadi imam lagi. Tapi dia berkeras, aku jadi imam. Aku jadi imam sebab Nabi jadikan aku komandan. Dan automatik komander tentera, komander apa, ketua, governor, dia akan jadi imam. Automatik untuk Nabi, tak payah cerita dah. Kalau Nabi sepatutnya lah, negara apa? Yelah saya cerita dulu kan. Sepatutnya dekat negeri, kalau ini wilayah persekutuan, Datuk Bandar dia jadi imam dekat masjid
wilayah. Sepatutnya masjid negara patutnya macam agung ke, PM ke. Itu by convention, kebiasaan dulu lah. Tapi sekarang orang dah subkontrak dengan orang lain lah. Subkon kat orang lain bayar gaji kan. Okay, sepatutnya macam tu. So sekarang ni Amr bin As jadi imam, agak-agak orang belakang macam ni, aduh, sah ke? Tapi diorang semayang juga ikut arahan. Lepas tu apa semua, kemudian mereka akan balik ke Madinah. Mereka cepat-cepat komplain kat Nabi. Nabi, kau tengok si mu'alaf ni, gitulah lebih kurang kan, bahasa kita lah. Tengok dia buat macam-macam, pelik-pelik kita. Ada ke tayamum sebab junub? Kami semua ambil wuduk okey je. Betul tak? Nampak tak perbezaan? Mereka boleh ambil wuduk dengan air sejuk tu, tapi mereka tahanlah sejuk. Tapi Amru berpendapat dia akan mati kalau dia, ataupun sakit ataupun demam kalau dia ambil junub, mandi junub dengan air sejuk tu. Pendapat dia. Nabi panggil Amru, what happened? Apa yang kau buat? Betul ke kau main tayamum je? Dia kata, yalah Nabi. Kenapa kau buat macam tu? Nabi tanya. Yalah Nabi, bukankah dalam Quran ada sebut? Kalau saya silap surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah bunuh diri kamu. Maknanya jangan seksa diri kamu lah. Sebab aku tahu kalau aku ambil air mandi macam tu memang sejuk betul. Sejuk betul Nabi. Aku tak tahan kata. Maka bila dia jawab macam Nabi buat apa? Nabi ketawa je. Maknanya betul lah apa yang kau buat. Ijtihad kau tu betul lah. Dan memang rupanya bab-bab ni lah, bab-bab buka puasa ke tak buka puasa waktu, perasan tak? Kan kita banyak kebincangan. Kita travel sama-sama ke Terengganu, ada yang buka puasa, ada yang boleh tahan dalam bulan Ramadan. Ada yang jamak, ada yang tak. Ada kasar, ada yang tak. Kan duk bincang benda ni. Sebenarnya jawapannya apa tahu? Ikut suka hati lah. You nak buat, you buat. I buat, I buat. Sebab zaman Nabi lagi, Nabi dah pernah buka puasa depan orang Ramadan. Dia minta air dan duduk atas unta dan dia minum biar semua orang nampak. Jadi sebahagiannya buka puasa macam Nabi, sebahagian lagi tahan lagi puasa. Dan sahabat Nabi sebut lagi, dan yang buka puasa tak mencela yang berpuasa, dan berpuasa pun tak mencela yang buka puasa. Understand? That's you tahan, okay jalan. Aku tak nak, aku nak simpan. Aku nak buka puasa, aku nak KFC. Teringin on the way, nampak kat karak highway tu. Gitulah. So beza manusia ni. So Amr bin As ada perbezaan dari segi ketahanan berbanding kawan-kawan dia. So kita tak boleh nak sama ratakan semua orang. Okey. Kalau sejuk betul. Sejuk betul. Tak mandi saya. Okey, dalam perang tu habislah cerita perang. Okey. Ada soalan pasal Zatul Salasil? Tak ada. Yang penting kita dapat dia punya pengajaran dalam dia. Pembukaan Kota Mekah. Kita akan berhenti pukul 1. Okey ke tidak? Boleh Okey, insya-Allah. Pukul 1 kita berhenti, kita makan. Yang lelaki jangan harap makan sangat sekarang. Kita pergi solat dulu, boleh? Jadi nak makan apa-apa makanlah, kuih-kuih ke semua. Apa tu? Ada apa? Ada kudapan ni. Ada biskut apa tak? Sabar sebab dia orang lapar. Tak ada. Kita pergi solat dekat masjid nanti macam hari tu lah. Alright. Pembukaan Kota Mekah. Kisahnya ialah, remember, saya kena padam balik dan tulis balik ni. Bab menconting memang A lah. Tahun 6 Hudaibiyah. Tahun 7 Umrah Qada. Tahun 8 akan ada Fatu Mekah. Sebenarnya mengikut perjanjian Hudaibiyah, kita akan ada gencatan senjata selama 10 tahun. Apa yang berlaku tiba-tiba Nabi nak serang Mekah ni? Sebab ada satu lagi item dalam perjanjian. Siapa yang geng engkau, kami takkan serang. Siapa geng kami, engkau jangan serang. Diorang jenis geng-geng tu. Dia panggil ally. So ada dua bani yang besar lah dekat area-area Mekah tu. Satu Bani Bakar, satu lagi Bani apa? Tahun 8. Khuza'ah, betul. Khuza'ah dan Banu Bakar.
So Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, dua bani yang besar yang bukan Quraisy, diorang decide Bani Bakar akan geng dengan Quraisy, Bani Khuza'ah akan geng dengan Nabi dan orang Islam. Ikut diorang nak geng mana? Faham kan cerita ni? Jadi kalau orang yang geng dengan engkau pun, katakan dah masuk camp kau, katakan ini Nabi punya geng, camp Nabi, ini camp Abu Sufyan lah kayaknya, perjanjian ni. Siapa yang join dalam camp kau pun akan menerima nasib yang sama, akan dilayan dengan cara yang sama. Apa? Gencatan senjata 10 tahun. So Bani Bakar memang duk lawan dengan Bani Khuza'ah dari dulu lagi. Memang ada problem. Tapi bila dia tengok ada perjanjian macam ni, gencatan senjata, ini cerita yang bagus ni, jom kita join geng masing-masing. Bani Bakar decided untuk join Abu Sufyan, dan Bani Khuza'ah join Nabi, supaya dia tak gaduh. Jadi kita boleh join 10 tahun terus, dia panggil gencatan senjata. Tetapi pemusuhan dia orang ni masih kuat lagi. Nabi dengan Quraisy dah tak gaduh dah. Okey, settle. Tapi permusuhan tak selesai lagi. Sampai satu hari Bani Bakar yang buat jahat lah, dia kumpul beberapa orang masuk kampung Bani Khuza'ah. Areanya dekat-dekat dengan Mekah. Masuk dekat area Khuza'ah punya kampung dan mula bunuh-bunuh orang. Sambung dulu punya gaduh. Berani dia orang ni. Sebab dia orang mungkin terlupa dengan perjanjian ke, ataupun rasa macam Nabi tak boleh buat apa ke. Sebab dekat area Mekah, Nabi kan jauh, 300-400 km jauhnya. Bunuh dia orang ni. Geng Khuza'ah beberapa orang lari. Sebab mana boleh serang hendak macam ni, kita dalam keadaan tenang. Dia lari ke mana? Tempat paling safe sekali dekat Mekah kat mana? Yes, dekat Tanah Haram. Maka dia lari, kata okey dah, jangan, ni Tanah Haram ni, kita berhenti dulu, kita bincang. Tetapi waktu dia orang dah masuk dalam area Kaabah tu, wakil daripada Bani Bakar kata apa? Tak ada Tanah Haram dan hari ini tak ada Allah, dia kata. So nak ceritanya, shut up lah, kau akan mati juga macam mana pun. Jangan guna nama Tuhan, nama haram-haram tak payah. So dia orang membunuh di Tanah Haram. Benda ni sangat besar untuk orang bukan Islam dan Islam, sama je. Bila jadi macam ni, Bani Khuza'ah punya wakil hantar cepat-cepat jumpa Nabi dekat Madinah. Dalam 20 ke 40 orang tu. Dan Bani Khuza'ah ni dia ada history yang jauh dengan Nabi sebenarnya. Khuza'ah dengan Quraisy dia ada history yang sangat rapat. Dari dulu lagi. Kalau kita ingat, Bani Khuza'ah lah yang jaga Mekah dulu sebenarnya. Kemudian dia kalah dengan Quraisy. Jadi diorang ada memang perjanjian. Dan memang ketua Khuza'ah yang sekarang ni memang rapat dengan Abdul Muttalib dulu. Sekarang dia dah mati. Jadi diorang ni datang, dan apa propaganda orang Arab? Apa TV mereka? Syair. So dia datang dengan syair, spontan punya syair. Maka dia cakap, wahai Muhammad, kalau kau ingat lagi dulu kita rapat macam mana, dan kalau ingat macam mana atuk engkau baik dengan atuk aku, gitulah. Dan sekarang kami dibunuh di Tanah Haram. Takkan kau nak diam aja? Nabi bila dengar semua syair ni, Nabi pun jadi sedih tengok diorang. Sebab diorang kena bully kan. Maka Nabi kata apa? Wahai Bani Khuza'ah, kalau aku tak tolong engkau, semoga Allah tak tolong aku, kata. That means aku kena tolong kau. Aku kena tolong. Sebab ini memang perjanjian. Aku kena tolong kau. I have to help you. Maka Nabi pun siapkan dia punya surat. Dia hantar surat ke Bani Bakar dan Quraisy. Dia cakap apa? Orang yang kau bunuh semua, Nabi bukan nak berperang dulu. Orang yang kau bunuh semua tu, bayar balik satu nyawa 100 ekor unta, kemudian kita selesai, tak mau gaduh. Nabi pun masih tak nak gaduh lagi. Bagi 100 ekor untuk setiap orang yang kau bunuh, kita selesaikan masalah ni. Bani Khuza'ah terima, okey. Tapi dia orang kata apa? No such thing. Kami takkan tunduk kepada engkau. Kau bukan kuat sangat pun. Geng Quraisy ni siapa yang sibuk-sibuk sangat tolong Bani Khuza'ah? Menteri-menteri lain selain daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan tak join benda ni. Abu Sufyan orang yang bijak. Ini geng-geng menteri-menteri lain ni yang berani semacam ni. Abu Sufyan tak setuju. Tapi dah jadilah. Maka apa yang Nabi buat? Bila surat dia pun dikoyakkan kiranya dibuanglah surat dia. Nabi cakap apa? Dah tak ada jalan lain kecuali, bila Abu Sufyan dapat tahu cerita ni, cepat-cepat dia pergi ke Madinah. 300-400 km ni jauh ni. Dia sampai ke Madinah. Antara rumah yang dia pergi ialah rumah siapa? Anak dia. Sebab anak dia Ummul Mukminin, betul? Nama dia apa anak dia?
Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia pergi rumah anak dia. Kat sini kita dengar cerita tu yang dia nak duduk atas cushion yang anak dia tarik tu. Rupanya Nabi ni dekat rumah Ummu Habibah ada tu cushion kecil, bukan berhala. Kau tak layak untuk duduk macam dekat tempat yang Nabi duduk. Dia kata kau dah lain dah sekarang. Sejak kau tinggalkan aku dulu, kau dah lain. Sebab Ummu Habibah dah lama tak jumpa bapak dia sebenarnya. Sebab dia pun pergi ke Ethiopia dulu. Dulu pergi Ethiopia. So at least dalam 10 tahun tak jumpa bapak dia lah. So Abu Sufyan dia jalankan mission dia. Apa mission dia? Mission nak berbaik. Mission sorry lah. Nampak tak betapa the table dah turn dah. Dulunya kau berani mari sini. Sekarang Abu Sufyan, please help us. Jangan gaduh. So Abu Sufyan pergi jumpa Nabi. Nabi diam aja. Nabi tak nak jawab. Dia kata tak apalah, aku jumpa kawan-kawan kau lah. Dia jumpa Abu Bakar. Abu Bakar bagi satu jawapan. Dan jawapan Abu Bakar lebih lembut lah. Dan dia akan dapat jawapan yang keras dari siapa? Umar. Memang Umar akan cakap, aku takkan layan kau akan mati hari ni. Macam tu lah. Pergilah kau. Kena halau gitu dia. Maka dia jumpa Osman, kemudian jumpa Ali. Dan waktu jumpa Ali tu, Ali pun tak layan dia. Ali cuma kata apa? Engkau kan orang besar Quraisy. Kau pergilah dekat market dan kau mintalah tolong dekat orang lain. Macam tu lah Ali punya cadangan. Tapi tak ada siapa nak tolong. Kemudian mengikut satu riwayat, dia sampai tengok Hasan. Hasan masa tu kecil lagi, mungkin 4 tahun, 3 tahun, 4-5 tahun. Dia cakap, Hasan, ikut pakcik. Dia nak ambil Hasan, nak jadikan macam pelembut hati Nabi lah. Tapi itu pun Nabi tak layan. Nabi tak layan. So maknanya perundingan Abu Sufyan gagal. Nabi tak nak jawab. Nabi tak kata pun kau akan mati, aku akan serang kau, tak ada. Habis Abu Sufyan balik ke Mekah. Sekarang Nabi dah plan untuk serang Mekah. Nabi plan nak serang Mekah. Dah bukan umrah lagi. Sekarang ni nak menang. Nabi kumpulkan tentera, tapi Nabi tak cakap kat mana dia orang nak pergi. Ini satu rahsia. Tapi rahsia ini sebab tengok ramainya orang dan tengok apa masalah sekarang, logiknya dia nak pergi Mekah, betul tak? Tapi sebab Nabi faham bahawa orang akan tahu dia punya idea ni, dia hantar 8 orang ke utara. Madinah ke atas, Mekah dekat bawah. Patut hantar ke selatan. Tapi dia hantar 8 orang untuk apa? Kelirukan orang. Supaya dia kata, oh, Nabi buat ramai-ramai ni untuk serang. Ini kes-kes Tabuk ke apalah ni. Kes Mu'tah ke apa, sambung kot. Maka orang pun keliru lah sikit. Tetapi ada satu orang yang kurang keliru, sahabat Nabi ni. Dan dia juga hadir dalam perang Badar dulu. Namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Pernah dengar kisah dia? Hatib. Kisah ini kisah sangat penting. Rekodkan dalam banyak buku-buku hadis. Very important. Kita dengar baik-baik. Hatib ibn Abi Balta'ah bukan orang Quraisy. Dia dulunya pekerja sahaja dekat Mekah. Kemudian dia masuk Islam dan dia hijrah ke dengan Nabi. Okey tak? Background story dia. Dan dia masih ada isteri, anak dan mak dia dekat Mekah. Dia orang tak sempat nak hijrah lagi. Tak cukup duit lah mungkin. Sebab nak travel 400 km bukan senang. So Hatib orang susah dan dia tak ada family lain kecuali 2-3 orang tu yang dekat Mekah. Faham Dia bukan bani apa, tak ada. Dia seorang-seorang aja. So Hatib, dia buat apa? Bila dia tahu Nabi akan serang Mekah, anggapan dia buat satu surat kecil dan dia hantar melalui satu perempuan. Perempuan tu namanya Sarah, kalau tak silap. Tak apa. Tapi nama dia ada beberapa nama lah. Tak apa. Dan dia upah dekat perempuan ni 10 dinar. Bagi duit. Kau tolong bawa surat ni ke Mekah, bagi dekat Abu Sufyan ataupun Ikrimah ataupun Safwan. Orang besar-besar Mekah lah. So perempuan tu bawa, ni kerja dia je, tak ada masalah, bawa surat. Dan dia tak tahu pun apa kandungan ni. Dia pun bawa. Nabi dapat wahyu tentang pembocoran rahsia ni. Apa yang Hatib tulis dalam tu? Dari Hatib kepada mereka-mereka ni,
berjaga-jagalah, sebab aku tahu dan aku dengar Muhammad dah kumpul tentera dia, dan aku rasa dia akan datang serang kau. Dan tenteranya, dia orang akan datang macam banjir, dia kata. Dan ramai dia orang macam malam. Gelap kan? Ramai macam malam. Dan aku yakin engkau mesti kalah, dia sebut. Dan kalau Nabi Muhammad datang seorang pun kau akan kalah, dia. Tapi berhati-hati je lah, itu je aku cakap. Dan aku nak engkau tahu bahawa aku ada jasa pada engkau, sebab aku bagi engkau information ni. Tapi Hatib cakap engkau akan kalah. Tapi aku nak jasa lah, supaya engkau tahu aku cuba juga tolong kau. Diorang ni orang Arab, diorang memang sangat straightforward lah. Boleh je tak payah cakap engkau akan kalah semua kan. Nak juga cakap straightforward. Surat tu kecil, simple aja. Perempuan tu bawa. Maka Nabi dapat wahyu tentang surat ni, pembocoran rahsia ni. Nabi, orang tak tahu ni tentang Mekah, Madinah, tapi Nabi tahu pasal ni. Nabi cakap panggil Ali dan satu orang lagi, mungkin Zubair. Nabi panggil dia, come here. Aku dapat wahyu bahawa ada seorang perempuan, dia akan bawa surat dari Madinah ke Mekah. Surat tu surat yang penting. Kau cari dekat dia surat tu, dan bawa kat aku, dan bawa dia sekali. Maka Ali pun pergi, dan dia dapat description Nabi, perempuan seorang-seorang travel ke apa tak, dapat perempuan tu. Diorang berhenti kat perempuan tu, dia kata mana surat. Kata surat apa? Alah, bagi je surat. Engkau ada surat, wallah engkau ada surat. Demi Allah engkau mesti ada surat. Dia kata aku tak ada surat. Masa tu Ali cakap apa? Dan benda ni ada dalam fiqh ni, dia bincang. Kalau Ali kata wallah, yang cakap dekat aku tu dia takkan menipu, engkau memang ada surat. Nabi kan, dia takkan menipu, engkau memang ada surat. Dia tunjuklah lebih kurang mana ada. Faham tak? Poket tak ada. Macam itulah agaknya. So, wallah engkau ada. Kalau kau tak nak bagi dekat aku surat tu, aku akan buka pakaian kau. Aku akan search lah, strip you and search. Style airport lah. Strip and search. Perempuan tu takut. Masa dia takut tu, dia keluarkan surat tu daripada sanggul dia. Mengikut satu riwayat. Satu riwayat lagi daripada lipatan kain dia lah. Nah, ni surat dia. Sorry, aku dapat 10 dinar daripada orang ni, dia suruh aku buat macam ni. Maka Ali bawa dia dan surat tu jumpa Nabi. Dan Nabi panggil Hatib ibn Abi Baltah. Dia orang perang Badar tau dulu. Kayaknya veteran perang yang sangat dihormati. Nabi buka, Nabi bacakan, dan Nabi tanya, Hatib, apa ni? Apa yang kau buat? Dan waktu Nabi tengah panggil-panggil tu, Umar pun ada. Agak-agak apa Umar buat? Tak payah tanya lah. Sekejap Umar kata, wahai Nabi, biar aku pancung aja si munafik ni. Dan betul tak perangai Hatib hari ni macam perangai munafik? Betul? Pengkhianat. Maknanya tunjuk luarnya Islam, tapi dalamnya sebenarnya tak suka dengan Nabi dan orang Islam. So Nabi cakap, Nabi kata biarkan dia Umar. Umar berkeras untuk bunuh dia. Nabi kata, apa kata tanya dia dulu, kenapa dia buat? Maka Hatib pun start cakap. Hatib kata apa? Wahai Nabi, engkau pun tahu aku bukan jenis macam ni. Aku bukan orang macam ni. Kau dengarlah dulu penjelasan aku. Dia kata, wahai Nabi, orang-orang muhajirin yang lain. Apa? Muhajir orang mana? Mekah. Orang Mekah yang lain yang dekat Madinah, semua ada family kat sana. Kalau kau serang diorang, family diorang akan dijaga oleh lelaki-lelaki diorang yang bukan Islam lagi. Maknanya mak dia ke isteri dia ke, dia jaga. Tapi aku bukan orang Mekah, aku bukan orang Madinah. Aku orang luar. Aku menumpang aja dekat Mekah. Sekarang aku seorang-seorang kat sini. Sekarang tinggal 2-3 orang family aku. Dan diorang tak boleh nak protect diri diorang. Aku buat macam ni, aku tahu wahai Nabi, kalau engkau yang berperang takkan kalah punya, dia kata. Betul lah dia kata. Kalau Allah dah perintahkan kau untuk buat satu kerja, mesti akan terlaksana punya. Apa yang aku nak ialah aku nak tunjuk jasa sikit kepada orang Mekah, supaya diorang boleh protect family aku. Itu je. Make sense lah. Make sense. Tapi benda ni benda besar, sebab bocor rahsia kerajaan. Dan memang hukuman dia secara umum memang bunuh. Semua negara akan bunuh pengkhianat dia. Semua negara. You tahu kan, kalau jadi spy untuk negara lain, memang Malaysia memang tak akan bagi chance punya. Mati you. Confirm. Kan? Tamadun apa pun akan bunuh pengkhianat. Betul tak? Ke ada yang kata tak apa, penjara 2 tahun lepas lepas. You dah bagi maklumat ketenteraan dekat China, dekat Amerika kan. Lepas tu, penjara 6 bulan.
Tak adanya, mati kita. Ataupun penjara semua hidup ke, wallahualam. Tapi memang you takkan keluar punya. Siapa first time dengar cerita ni? Ada sahabat Nabi yang pernah pergi perang Badar, berkhianat kepada Nabi. Siapa pernah dengar? Siapa tak pernah dengar? Oh betul Alhamdulillah. Okey, maknanya cerita ni bukanlah se-famous yang kita sangka lah. Okey. Direkodkan dalam apa cerita ni? Sangat famous ni. Sahih Bukhari ada. Kalau you type Hatib, Hatib, Bukhari, you akan jumpa hadis insya-Allah. Okay, Hatib bin Abi Balta'ah. So Nabi bila dengar penjelasan Hatib, kan make sense. Dan Nabi kata betul, lelaki ini memang berkata benar. Maksudnya itu je sebab dia. Bukan sebab benci dengan kita. Kemudian Nabi kata, kemudian Umar sambung lagi, Nabi, biar aku pancung je kepala pengkhianat ni. Tadi munafik, tapi sekarang pengkhianat. Betul tak? Dia memang pengkhianat. Tak apalah Nabi, dia baik ke, Islam ke, tapi dia khianat. Aku kena bunuh dia sekarang. Come, tell me, I want to do. Maka dia dah pegang dah dia punya pedang. Nabi kata, biarlah dia Umar. Dia sebut itu perkataan-perkara yang sangat akan membuat Umar sendiri menangis. Wahai Umar, biarkan aja. Boleh jadi, ataupun aku harap, ataupun semoga. Faham tak? Semua ni boleh jadi maksud dia. Allah memandang ahli Badar, yang 2 hijrah diorang gaduh tu, yang diorang lawan tanpa senjata sangat tu, berani diorang lawan dengan 1000 orang tu. Boleh jadi Allah memandang veteran perang Badar, ex perang Badar ni, dia panggil Al-Badri ni. Dan Allah kata apa? I'mal ma syi'ta. I'malu ma syi'ta. That means buatlah apa yang kamu nak. Allah kan cakap. Bila Nabi sebut, maknanya Allah cakap lah tu. Buatlah apa yang kamu nak. Laqad ghafartu lakum. Aku dah ampunkan kamu semua. Maknanya Allah dah ampunkan siap-siap semua veteran Badar. Subhanallah. Ampun siap-siap. Hidup lagi ni. Allah dah settlekan dah dia punya kiraan dia. Aku sudah ampunkan kamu semua. Maksudnya dosa yang dia akan buat, akan Allah ampun juga. Begitulah. Maka Nabi apa? Lepaskan Hatib ibn Abi Balta'ah. Jadi ada satu presiden ataupun satu benda baru dalam Islam. Apa dia? Ada pendapat ulama' mengatakan pengkhianat ini, tengoklah dia punya background juga. Kalau dia selama ini okey, tetapi hari ini tersilap, ataupun mungkin sebab nak duit apa, mungkin pemimpin boleh ringankan dia punya hukuman. Tetapi kalau memang dia memang pengkhianat dari dulu, mungkin selesaikannya macam biasa. Dan ada ulama' kata apa? No, hukum ini hanya special zaman Nabi, dibuat sekali je. Itu untuk Hatib ibn Abi Balta'ah sebab dia Al-Badri. Tak ada siapa dah ahli Badar sekarang. So semua orang sama taraf je. Gitulah, wallahu alam. Itu cerita Hatib ibn Abi Balta'ah yang cuba nak bocorkan rahsia ke mana Nabi akan pergi, iaitu ke Mekah. Dan waktu Nabi cakap macam tu, Umar pun menangis. Agak-agak kenapa Umar menangis? Nombor 1, sebab dia pun ahli Badar. Kan benda ni benda besar untuk orang Badar. Ni first time Nabi cakap pasal orang Badar yang special macam ni. Allah pandang semua ahli Badar 300 tu. Dan Allah kata apa? Aku dah ampun kamu semua. Jadi Umar pun jadi lemah dengan ni. Menangis dia sebab terharu. Aku pun termasuk ni. Kan? Jadi hilang dah marah daripada Hatib ni. Jadi happy pula ya. Dah happy dalam sedih lah. Okay, dalam perjalanan mereka pergi ke, jadi sekarang ni Nabi dah kumpul ramai-ramai, lebih kurang 10,000 orang. Yes. Untuk Fathu Mekah ni, nak pergi serang Mekah dengan lengkap ketenteraan. Masa ni tak ada umrah-umrah dah. Dan tak ada ihram pun. Okey. InsyaAllah kita habis dalam 15 minit lagi. Okey, bertahan sikit lagi. Okey. Allahu Akbar. Nabi akan jumpa kiranya si muhajir yang terakhir, iaitu Abbas. Abbas pakcik Nabi, dia akan hijrah sekarang. Sebenarnya setelah Fathu Mekah dah tak ada hijrah dah. Tahu kan? Bila Mekah dah jadi negara Islam kiranya, dah nak pergi mana lagi? Mekah pun okey, Madinah pun okey. Hari tu di Mekah mereka dibuli, jadi wajib untuk keluar. Sekarang tak payah dah, bila dah terbuka kota Mekah. Tapi ini belum buka lagi. On the way, Abbas akan datang.
Dan bila Abbas datang, ada orang lah ada masalah sikit dengan Abbas, ada sikit maki-maki dia, adalah sikit marah-marah dia. Nabi kata, jangan sakiti Abbas kerana seorang pakcik ni macam bapa juga. Jadi pakcik ni macam bapa aku, jangan cakap macam ni pasal dia. Sayang dia. Dan Abbas ini orang yang sangat penting dalam Islam. Antaranya ialah bila Nabi dah wafat, zaman Umar, waktu itu tak ada hujan. Tahu kan waktu zaman Nabi, diorang selalu minta Nabi doa kan? Dan Nabi doa dan memang akan dapat. Maknanya bertawassul dengan doa orang baik. Jadi bila Nabi dah tak ada, waktu tu tengah kemarau, Umar cakap lah macam khutbah lah. Dia kata, kalau dulu kita ada Nabi, kita akan suruh dia doa dan memang hujan akan turun. Kata. Sekarang kita tak ada Nabi dah di kalangan kita. Tapi Abbas, tolonglah bangun dan doa untuk kami, kau kan pakcik Nabi dia. Jadi Abbas doakan dan memang hujan pun. Jadi macam itulah cara kita bertawasul, suruh orang yang hidup doa untuk kita. Bukan pergi pada kubur orang dan minta tolong orang yang dah mati. Nampak? Kena clear bab ni. Dan Abbas dengan Nabi ni sebenarnya beza dia 3 tahun je. Abbas ni tua sikit dan Nabi 3 tahun je. Okey? Jadi satu hari ada orang jumpa Abbas. Waktu tu Nabi dah wafat dah. Kan, Abbas masih hidup lagi. Ada orang tanya, "Anta akbar atau Nabi?" Maksudnya, engkau ke lebih besar ataupun Nabi? Soalan ni soalan umum lah. Maknanya siapa lagi besar? Macam saya tanyalah, siapa lagi besar, you ke adik you? Macam itulah. Oh, saya lah besar. Saya lagi tua lah maksudnya. Bukan besar dari segi badan ataupun kehebatan. Ini nak maksudkan umur ni. Sebab diorang tengok Nabi dengan dia lebih kurang sama umur. So actually siapa lagi tua, diorang nak tahu. Ini orang yang gila sejarah lah ni, yang tanya ni. Faham tak? Yang nak tahu detail sikit. So siapa lagi tua? Anta akbar dia sebut. Tapi akbar juga bermaksud hebat kan? Big. Allahu akbar. Kan Allah maha besar. Maka dia tanya soalan ni, tersenyum Abbas. Orang tengah tanya pasal anak saudara dia. Abbas boleh cakap, ana akbar minhu. Maksudnya aku lebih besar dari dia. Dia boleh jawab, aku lagi tua. Tapi dia rasa tak sesuai perkataan tu untuk aku banding dengan anak saudara aku ni. Sebab anak saudara aku ni Nabi, walaupun dia anak saudara. Dia kata, dia jawab apa? Dia akbar daripada aku. Nabi dah mati dah. Tapi kalau kau nak tahu, huwa akbaru minni. Dia lebih besar dari aku. Tetapi aku asannu minni. Maknanya aku lagi tua dari dia. Itu je. Aku ni hebat sikit sebab tua je. Tak ada apa-apa sebenarnya. Sebab dia akbar. Betul lah. Mana boleh you berbandingkan dia dengan Nabi? Mereka pun faham benda ni. Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia ni orang yang sangat kuat suara dia. Dan dia orang handsome lah. Sangat kuat suara dia. Sikit lagi cerita pasal saudara Nabi juga. Abdullah ibnu Umayyah. Orang kita sampai dah. Soalan tadi tu. Dan Abu Sufyan ibnu Harith. Siapa Al-Harith ni? Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Oh, siapa pula tu? Ingat cerita dulu. Ingat tak? Abdul Muttalib ada satu anak lelaki je waktu kejadian Zamzam. Nama anak lelaki dia lah Al-Harith. Sebelum dia dapat Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan lain-lain. Jadi dia ada seorang anak, Al-Harith. Al-Harith dia akan mati sebelum Nabi jadi Nabi. Dia akan mati sebelum Nabi umur 40. Okey? Tapi Al-Harith akan ada anak. Antara anak dia namanya Abu Sufyan. So kita tak ada, bukan Abu Sufyan ni seorang je. Kita ada ramai Abu Sufyan. Itu ada confusion sikit. Jadi Abu Sufyan ini, Abu Sufyan ibnu Al-Harith. Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. So dia ni dengan Nabi apa? Sepupu. Yes. Abu Sufyan ini dia pandai berpuisi. Macam biasa orang Arab dan puisi. Tapi dia puisi buruk pasal Nabi. Sepupu Nabi sendiri, patutnya dia sayang kat Nabi, tolonglah dia sikit. Tak tolong pun diam je lah. Tapi dia antara orang yang attack Nabi direct. Jadi dia banyak puisi yang buruk-buruk pasal Nabi. Dan ada seorang lagi. Jadi dia ni kira penyajak lah, penyair. Ada seorang lagi yang ini sepupu Nabi belah nenek pula.
Bukan nenek sangat lah. Kejap Abdul Muttalib ada anak perempuan pula. Beberapa anak perempuan. Antaranya Atikah. Atikah ada satu anak namanya Abdullah ibnu Umayyah. Okey tak? Make sense? So ini dia punya. So siapa Abdullah ibnu Abi Umayyah ni? Juga sepupu Nabi belah belah nenek saudara, betul tak? Okey ke? Diorang share datuk yang sama lah. Senang cerita. Sepupu lah tu. Dah tak payah cerita pasal nenek ke apa. Sepupu. Abu Sufyan ibnul Haris. Al-Haris. Dan Abdullah ibnu Umayyah ni special dia ialah, di samping dia sepupu Nabi, dia juga adik ipar Nabi. Sebab dia adik-beradik dengan Ummu Salamah. Okey. Dan Abdullah ibnu Umayyah inilah yang cakap dekat Nabi. Yang ini direkod dalam Quran tau. Lebih kurang cakap dia. Muhammad, dia kata, aku tak percaya apa yang kau cakap. Kecuali aku tak percaya. Kau cakap apa ni aku tak percaya. Ada buku lah, ada Iqra' lah, ada Ya Ayyuhal Mudassir lah. Ini semua aku rasa rubbish. Kecuali engkau, ni aku sekarang aku duduk sini, engkau naik atas langit, kau ambil buku yang kau cakap ada Quran tu, kau bawa buku tu turun, diiringi 4 malaikat. Spesifik apa dia nak. 4 malaikat turun dengan kau. Tapi kalau kau buat itu pun, aku still takkan percaya. Apa punya perbincangan ni? Ni kira debat macam mana pun dia nak menang ni. Dia tak kira intelek punya. Janji dia nak cakap kuat-kuat, dia nak menang. Dia inilah orang dia. Mereka ini semua, 2 orang ni, sekarang ni daripada tengok Islam makin ramai, dan diorang pun dah berubah hati sekarang. Dan dengar cerita pula Nabi nak datang serang Madinah, Mekah. Mungkin ketakutan tu ke apa ke. Maka diorang nak berubah hati pula, nak masuk Islam sekarang. Sebelum ni banyak gaduh dengan Nabi kan. Nak masuk Islam pula tahun 8 Hijrah. Nabi berkamp dengan satu tempat namanya Maru Zahran. Dan sampai sekarang ada orang nama Maru Zahran tapi dia jadi Maru Zairi. Ada orang letak nama macam tu, Maru Zairi. Sebenarnya datang daripada Mar Az-Zahran, nama tempat. Benda ni dekat dengan Mekah. Jadi Nabi camp dekat situ, Nabi duduk kat camp tu dengan Ummu Salamah. So kita tahu yang join Nabi dalam Fatu Mekah antaranya Ummu Salamah. Mungkin ada isteri lain yang join, tapi Ummu Salamah confirm. So Ummu Salamah ni, dia pula menjadi cuba nak bagi syafaat kepada adik dia. Faham syafaat? Syafaat macam bantuan. Adik dia seorang siapa? Abdullah ibn Umayyah kan. Dia kata, Nabi, ni dia sepupu kau datang nak jumpa. Dia cakap sepupu kau lah. Bagilah dia masuk. Nabi kata, aku tak ada urusan dengan dia. So disuruh get lost. Betul? Aku tak ada urusan dengan kau. Lepas tu, tapi dia datang dengan sepupu kau seorang lagi ni kan. Itulah. Tak ada urusan. Go. Nabi cakap. Bila Nabi tak nak jumpa diorang duduk kat pintu kemah Nabi tu. Cuba-cuba untuk cakap dengan Nabi. Nabi tak nak cakap dengan diorang. Tapi pandai ni, seorang ni, Abu Sufyan ni, sepupu Nabi kan. Jadi anak sepupu pun macam anak adik tu lah. Kita kenal semua dan diorang ni familynya sangat close knit tau. Ni kahwin. So kenal semua. Rupanya Abu Sufyan yang, bukan Abu Sufyan A, tapi Abu Sufyan B. Lain punya Abu Sufyan Abu Sufyan ni rupanya dia bawa anak lelaki dia sekali. Budak lah, mungkin 2-3 tahun. Dia angkat anak dia, pandai diorang ni. Ini semua kira pemusi kan, penyajak. So diorang punya fikiran pun deep sikit. Dia tahu ada cara untuk bagi lelaki ni lembut hati. Dia angkat anak dia, dia kata, Muhammad, terimalah aku nak jumpa kau ni. Tapi kalau betul kau benci dengan kami, okey, aku bawa anak aku ni pergi tengah-tengah padang pasir. Aku tak nak makan, tak nak minum, biar aku mati je kat sana. Bekalan pun tak banyak ni. So biar aku pergi tengah padang pasir dan let us just die daripada tak dapat pengampunan dari kau. Bila cakap macam ni, Nabi pun keluar. Lembut hati dia. Nabi pun keluar sebab tadi yang get lost tu sekejap je kot. Nak bagi dia terasa je. Dan memang pun, nampak tak, Nabi agak keras dengan family sendiri. Pasal tak? Kalau orang lain, Nabi simple aja.
Orang yang pernah menyebabkan macam-macam lah problem. Contohnya Khalid ibn Walid. Relax, Nabi tak sound dia. Kau ni banyak masalah. Tak ada. Ikrimah akan masuk Islam, Nabi senyum je. Tapi bila family member dekat-dekat dia, terasa dia lain macam. Betul tak? Sepatutnya dia lebih sikit. Dan memang Nabi pun menunjukkan kemanusiaan dia. Dan Nabi nak cakap kat orang, come on man, saudara kau sendiri cuba nak perbetul masyarakat, kau lawan dia. Orang lain tu aku faham lah, kenapa engkau? So Nabi nak tunjuk keras sikit, tapi sekejap je. Lepas tu Nabi kata, marilah sini. Kemudian bila dah duduk tu, orang dah happy kan? Dah happy dah. Sekejap Dah masuk kemah Nabi, dah masuk Islam, terima la ilaha illallah. Kemudian macam biasa, agak-agak apa yang Abu Sufyan akan buat? Yes. Itu cara dia orang tunjuk marah, tunjuk happy, semua syair. Kan? Syair ni very important. Dan kita mungkin dah tak faham dah benda ni. Kalau dulu kan ada pantun lagi kalau nak kahwin. Nasib baik tak ada dah. Kalau ya susah Izan ni kita. Pantun, aduh. Saya pantun separuh kerat boleh. Buah cempedak di luar je. Jangan tinggal saya kat luar. Dia pun bersyair. Dia kata, inilah lelaki yang hebat. Dia cakap pasal Nabi dah ni. Yang datang kepada kaum aku. Lebih kurang inilah sajak saya mesti tak sedapnya. Kaum aku, tetapi tetapi kami menolak dia. Dan dia tetap datang kepada kami. Kan dia orang tolak dia. Kutuk dia, pergi naik atas tengok, turun bawah, still aku takkan jawab, takkan masuk Islam. Apa benda dia cakap ni? Dan dia terus datang, dan kami terus menolak dia, sampailah Islam masuk dalam hati kami, dan sekarang kami Islam bersama dia. Itulah lebih kurang. Kan dia kata kami tolak dia, dia datang kepada kami. Nabi waktu tu, kalau tak silap saya, mengalir air mata dia. Dan Nabi tepuk dada sepupu dia. Ya Abu Sufyan, betul, aku duk datang kepada kamu, tapi kamu tolak aku, dia kata. Betul lah apa kau cakap tu. Sama-sama pun jadi sedih itulah. Dan betul lah Nabi cuba nak pergi, tapi kau duk tolak aku kan. Aku nak cakap benda yang betul ni. Gitulah cerita kemasukan Islam dua orang ni. Dan nanti ingat nama Abu Sufyan ni akan keluar lagi sekali. Bila masuk Islam, dia akan jadi Islam yang baik, insya-Allah. Kita kena berhenti. Lepas ni kita akan masuk Fatu Mekah. Kita stop sekarang. Boleh stop sekarang? Makanan tak sampai lagi. Sekejap. Ada soalan tak sebelum tu? Tentang yes. Soalan? Okey tak so far kita? Kita dah page 4. Cepat. InsyaAllah cepat. Nak soalan tak ada soalan. Pasal bai'ah kan dari zaman dulu mesti ada bai'ah dengan Rasulullah kan. So kalau itu hukum ke dari dulu zaman sekarang ke zaman sebelum. Okey, soalan brother ialah nama Iqbal okey. Brother Iqbal tanya, kalau dulu mereka berbai'ah kepada Nabi, adakah sekarang kita perlu berbai'ah juga? Berbai'ah juga. Orang yang dilahirkan Islam, Nabi tak suruh bai'ah. Zaman Nabi pun, sahabat-sahabat dia yang melahirkan anak, tak sibuk Nabi panggil, jom bai'ah pada aku semua orang. Jadi yang bai'ah ialah orang masuk Islam. Apa maksud bai'ah ialah tell them the very important part lah. Ada setengah tu berbai'ah atas apa? Tak berzina, tak mencuri kan. Betul. Ada setengah Nabi akan buat perjanjian dengan dia, benda yang perlu untuk dia lah maksudnya. Kalau dulu dia samsing lah, suka bunuh orang. Maknanya sekarang ini kau kena ingat, setiap nyawa itu haram. Tak boleh kau cuba-cuba halalkan. Itulah berharga dalam Islam. Itulah. Mungkin itulah jawapan saya. So bai'ah tak ada kewajipan zaman sekarang, kecuali bai'ah kepada pemimpin negara. Dan itu pun tak payah nak macam ni ataupun macam ni lah. Automatic lah. You terima dia sebagai pemimpin, dah jalan aja. Tak boleh jadi pemberontak. Maksudnya buat negeri perlih nak keluar dari Malaysia apa semua, itu semua tidak benarkan dalam Islam secara umum.
tak puas hati, mengumpat, itu cerita lain. Tapi ni memberontak dengan senjata, itu yang confirm haram dalam Islam. Sampai Nabi kata apa? Kalau ada 2 khalifah, bunuh khalifah yang second tu. Macam sekarang saya kata, okey, jom kita buat benda lain nak kat IDT ni. Kita lantik saya jadi PM. Kemudian saya pun makin ramai nak dekat apa? 500,000 orang nak saya jadi PM dekat Malaysia. Saya khalifah kedua lah kiranya kan. PM kedua. Jadi hukumnya ialah darah saya halal. Kerajaan boleh bunuh saya. Bunuh. Tak, itu yang saya banyak soalan. Sebab engkau nak dah jadi the second leader, tak boleh. Bahaya. Allahuakbar. Soalan lain? Bahaya untuk masyarakat sebenarnya. Bukan untuk pemimpin je. Sebab kalau masyarakat ada 2 bos, dia akan jadi apa? Perang. Jadi seolah-olah Nabi suruh kita bersabar di atas walaupun ada keburukan pemimpin pertama. Bukan main tolak ajalah. Sebab nanti akan jadi budaya. You tak suka dia sikit, you tolak dia. Tak suka sikit, tolak. Kemudian you pun akan ditolak juga. Maka budaya itu takkan berhentilah. Macam jadi kat Mesir. Betul, penggantinya memang orang yang sangat baik. Tapi dia sendiri pun akan dijatuhkan oleh orang lain. Betul tak? No doubt orang tu secara peribadi dia orang baik. Tetapi kononnya nak ganti orang yang jahat. Tetapi nanti orang jahat akan cuba gantikan awak lagi. Dia akan jadi budaya yang tak habis. Dan sampai sekarang sebenarnya Arab Spring memang gagal sebenarnya. Yang kau yang kita duduk bangga-bangga sangat Arab Spring, gagal. Gagal. Tak ada siapa berani cakap dia berjaya. Betul tak? Arab Spring gagal kan? Gagal. Tapi janganlah masuk politik sangat. Pening. Boleh? Break. Tapi yang lelaki dah boleh jalan dah ni. Sebab masuk waktu macam 11 je kot. Okey, boleh tak sisters kalau tak makan sekarang pun jangan marah-marah. Ya, jangan marah, sabar-sabar duduk dulu. Kami nak pergi solat lah. Kami lebih sebab kami beriman, iman lebih sikit. Kami pergi solat jemaah di masjid, insya-Allah.